Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Ifat bin Muhammad Salim. Nombor matrik saya 14DIM20F102. Saya dari kelas DIM3AS2. So, sekarang ni saya akan membentangkan tentang sejarah memanah di Malaysia dan peralatan asas memanah. Pengenalan sukan memanah. Memanah boleh digambarkan sebagai sukan yang statik yang memerlukan kekuatan dan ketahanan bahagian atas badan, khususnya lengan dan bahu. Kemahiran dalam memanah ditakrifkan sebagai keupayaan untuk melepaskan anak panah pada sasaran dalam jangka masa tertentu dengan ketepatan. Sejarah dan latar belakang sukan memanah. Memanah relatifnya masih awal dibandingkan dengan sukan lain di Malaysia. Terdapat kekurangan dari segi dokumentasi bila sukan ini bermula. Secara dasarnya, sukan memanah mungkin telah bermula di negara ini pada awal 60-an meskipun bermula dari sekelompok pemanah-pemanah yang memanah di hujung minggu sebagai aktiviti riadah. Pemanah pada masa itu menghadapi beberapa kesulitan seperti dalam mendapatkan padang yang sesuai untuk latihan mereka yang biasanya diadakan di padang sekolah dan tiada jurulatih yang betul-betul diperlayakan di pertengahan 60. Mereka masing-masing belajar dengan teknik dan gaya belajar daripada satu sama lain. Pada zaman itu, mencapai 1000 mata adalah merupakan pencapaian yang hebat dan terbaik. Pada tahap perkembangan sukan, kelab memanah ditubuhkan terutamanya di Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Taiping. Kelab-kelab ini membentuk tulang belakang yang baru dengan menubuhkan Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia NAAM yang secara rasminya ditubuhkan pada tahun 1976. Presiden pertama NAAM adalah Tan Sri Datuk Dr. Arsyad Ayub dan Setiausaha Kehormat NAAM yang pertama adalah Mr. Neng Sun Hong. Berikut adalah peralatan asas memanah. Yang pertama adalah bow ataupun panah atau dipanggil busur. Bow atau busur adalah projectile weapon yang menggunakan shaft di mana hujung setiap shaft itu disambungkan dengan tali, iaitu bowstring untuk melepaskan anak panah seperti foto di bawah. Peralatan yang kedua adalah bowstring atau dipanggil tali busur. Tali busur atau bowstring ini digunakan untuk memindahkan tenaga daripada tangan ke anak panah. Kebanyakan tali adalah diperbuat daripada bahan berasaskan hidrokarbon yang dipanggil dyneema. Peralatan yang ketiga adalah anak panah atau dipanggil arrow. Arrow atau anak panah ini mempunyai maksimum diameter 9.3 mm. Terdapat berbagai jenis arrow di pasaran. Ianya dibezakan dengan bahan buatannya, warna dan corak pada arrow fletching ataupun pelepah. Yang keempat adalah arm guard, pelindung lengan. Pelindungan di lengan anda untuk melindungi kulit anda daripada geseran tali busa atau bowstring ketika anda melepaskan anak panah. Yang kelima adalah chest guard ataupun dipanggil pelindung dada. Kebiasaannya diperbuat daripada bahan berasaskan plastik atau kulit. Chest guard ini bertujuan untuk menghalang atau merapikan pakaian kita daripada tekanan bowstring saat kita ingin menarik dan melepaskan arrow. Juga melindungi bahagian dada kita daripada geseran tali busur. Yang keenam adalah finger tab ataupun dipanggil pelindung jari. Selai kulit yang rata, flat piece of leather yang digunakan pada jari kita bertujuan untuk melindungi jari kita sewaktu melepaskan anak panah. Yang ketujuh adalah quiver ataupun dipanggil kantung. Kegunaannya adalah digunakan untuk meletakkan anak panah. Yang ke-8 adalah knob atau dipanggil penambat. Satu bahagian di hujung anak panah ianya berfungsi untuk melekatkan anak panah pada tali busur atau bowstring dan memastikan anak panah tersebut kemas melekat pada tali busur dengan selamat. Yang ke-9 adalah sight ataupun bidik. Sight ataupun bidik adalah satu alatan yang diletakkan pada busur, berfungsi sebagai alat bidik untuk aim yang memudahkan pemanah memanah dengan tepat. Dan last sekali adalah target face archery, iaitu pemuka sasar panah. Target face adalah berukuran 1.22 meter atau berukuran 4 kaki diameter dengan center yang dipanggil bullseye berdiri 1.3 meter atau 4.3 kaki dari atas tanah. Bullseye pula berdiameter 12.2 cm. Okey, itu saja. Sekian daripada saya. Terima kasih.